saya Sun Kaijin, nombor metrik 279-129. Salam sejahtera Miss Nova Diana binti Rosli. Saya dari kumpulan K dan hari ini saya akan membentangkan dasar pandang ke timur. Latar belakang bagi dasar pandang ke timur. Dasar ini telah diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 8 Februari 1982. Dasar ini bermakna pihak kerajaan akan membuat pengkajian, penelitian dan pemilihan terhadap contoh-contoh dan teladan yang terbaik daripada negara Jepun dan Korea dengan mengubah sesuaikannya dengan keadaan-keadaan di Malaysia. Seterusnya, rasional bagi dasar pandang ke timur. Seperti yang kita sedia maklum, negara Jepun dan Korea adalah merupakan dua buah negara yang begitu pesat membangun. Di beberapa bidang, mereka adalah lebih maju dari beberapa negara barat sendiri. Kejayaan kedua-dua negara ini boleh dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia dan seterusnya dipraktikkan bagi mencapai matlamat pembangunan negara dengan meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan latihan awam dan swasta. Selain itu, objektif bagi dasar pandang ke timur ialah untuk meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini serta mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang positif untuk meninggikan kemajuan negara. Perkara yang perlu ditumpukan melalui dasar ini ialah kerajinan dan disiplin bekerja, kesetiaan kepada negara dan perusahaan atau perniagaan di mana pekerja-pekerja, keutamaan kepada kumpulan dan tidak diri sendiri, tekanan daya pengeluaran iaitu produktiviti dan mutu yang tinggi iaitu kualiti, peningkatan kecekapan, pengurungan perbezaan dan perpisahan antara eksekutif dan pekerja am, latihan pengurusan yang menitik beratkan kejayaan jangka panjang dan tidak semata-mata peningkatan dividen atau pendapatan kaki tangan dalam jangka pendek, dan lain-lain lagi yang dipercayai boleh menyumbangkan kepada kemajuan bagi negara kita. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun, nilai-nilai dan etika kerja di atas perlu diamalkan kerana ianya dapat membantu menjayakan usaha-usaha pembangunan yang dijalankan. Dasar pandang ke timur ini tidak bermakna bahawa Malaysia mengurangkan hubungan dagangannya dengan rakan-rakan yang ada sekarang. Sebaliknya, kerajaan akan terus memperluaskan lagi perdagangannya dengan mengadakan hubungan dengan rakan-rakan bukan tradisional di samping terus mengekalkan dan memajukan hubungan perdagangan yang setia selaras dengan kepentingan negara. Program-program yang telah dijalankan adalah seperti berikut. Yang pertama, perubahan sikap. Yang kedua, perubahan struktur. Dan yang ketiga, latihan dan kursus. Program yang pertama iaitu perubahan sikap, termasuklah perkhidmatan cemerlang, konsep bersih, cekap dan amanah, dan kepimpinan melalui teladan. Seterusnya ialah program yang kedua iaitu perubahan struktur. Dasar pandang ke timur memperlihatkan beberapa perubahan struktur dalam organisasi perkhidmatan awam, termasuk penggunaan kad peragam waktu bagi lebih mendisiplinkan pekerja menepati waktu bekerja. Selain itu, penggunaan tanda nama juga diperkenalkan untuk keterusan dan kebertanggungjawaban dan mutu kerja sektor awam. Melalui pasukan ini, kita dapat melihat mutu perkhidmatan kerajaan meningkat dengan baik dari semasa ke semasa. Termasuklah perkhidmatan kaunter dan perkhidmatan pembayaran bil setempat yang memudahkan urusan rakyat. Fail meja dan manual prosedur kerja juga diperkenalkan kepada semua kaki tangan kerajaan bagi menjamin setiap pekerja tahu bidang tugas masing-masing serta tahu prosedur melaksanakan kerja yang dipertanggungjawabkan.
Dengan cara itu, sasaran kerja tahunan mereka dapat dicapai dengan mutu kerja yang memuaskan. Konsep pejabat terbuka turut diperkenal bagi memecahkan pandangan lama bahawa harus ada dinding pemisah di antara pegawai dan petugas bawahan. Konsep pejabat terbuka membolehkan penyelidikan langsung, hubungan yang cepat serta menyelesaikan sesuatu isu dengan pantas. Program yang ketiga ialah latihan dan khusus. Latihan dan khusus yang dijalankan di bawah dasar pandang ketimuk ini adalah seperti berikut. Yang pertama, latihan perindustrian dan teknikal. Tujuan program ini adalah untuk melatih pekerja di bidang teknikal dalam usaha meninggikan kecekapan dan menyerap nilai kerja yang positif dari Jepun dan Korea dalam meninggikan penghasilan kerja. Yang kedua, program pengajian akademik. Tujuan program ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar Malaysia untuk menuntut ilmu sains dan teknikal di Jepun dan Republik Korea. Yang ketiga, program pengajian teknikal. Program ini adalah menyediakan peluang latihan teknikal lanjutan pada pelajar-pelajar lepasan SPVM dan Politeknik. Yang keempat, program kemajuan eksekutif. Objektif program ini adalah untuk menyediakan latihan kepada eksekutif-eksekutif dalam mempelajari kaedah pengurusan dan pentadbiran kerajaan dan swasta di Jepun dan Korea. Mereka akan ditempatkan di beberapa firma dan agensi kerajaan di Jepun dan Korea. Penekanan-penekanan yang diberikan dalam program ini ialah latihan-latihan dalam bidang pengurusan Sogo Shosha, perjawatan, QCC dan pengurusan. Yang kelima, hubungan di antara institusi-institusi. Program ini bertujuan untuk menyalurkan permohonan latihan yang diperlukan oleh Malaysia kepada institusi pengajian tinggi di Jepun dan Korea. Akhirnya, skim latihan pembangunan usahawan. Program yang dikendalikan oleh Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri memberi peluang dan pendedahan usahawan-usahawan Bumi Putra terhadap idea baru dan teknologi luar pengetahuan-pengetahuan ini untuk memajukan urus niaga mereka. Program ini juga memberi peluang kepada mereka untuk mewujudkan peluang bisnes kontak dengan rakan-rakan perniagaan di sana. Di samping itu, hala tuju ekonomi Malaysia dengan mencontohi Jepun akan turut mencabarkan nilai orang Jepun seperti rajin, dedikasi, bersih, berbudi bahasa, menghormati orang tua, menepati waktu dan berdisiplin. Sejak dasar itu diperkenalkan, Malaysia mula menghantar pelajarnya ke universiti di Jepun bagi mengikuti program dalam bidang sains, teknologi dan ilmu kemanusiaan. Selain itu, kaki tangan sektor awam dan swasta turut dihantar bagi mengikuti pelbagai kursus dan bangkit di Jepun dan kemudian ke Korea Selatan yang memperlihatkan kebesarkan ekonominya. Antara latihan dan kursus itu termasuklah dalam bidang perindustrian dan teknikal pengajian akademik, kemajuan eksekutif dan hubungan antara institusi. Sehingga kini dianggarkan lebih daripada 15,000 rakyat Malaysia sudah memperoleh manfaat menerusi dasar ini. Kesan pelaksanaan dasar ini telah memberi banyak kebaikan kepada negara seperti bertambahnya pelaburan dari Jepun dan Korea di negara kita. Pertambahan pelaburan ini dapat mengurangkan pengangguran kerana bertambahnya peluang pekerjaan. Salah satu kejayaan yang paling besar ialah negara kita mampu mengeluarkan kereta nasional iaitu Proton Saga, dan kejayaan ini merupakan satu langkah untuk mengeluarkan jendela bergerak menggunakan hasil keluaran tempatan dengan sepenuhnya pada masa akan datang. Kualiti kereta ini juga setanding dengan kereta-kereta lain dan kereta Proton Saga ini juga mula dikenali di negara-negara luar dengan usaha gigit kerajaan mempromosikan kereta tersebut. Sebagai kesimpulannya, Dasar Pandang ke Timur merupakan satu usaha baik dan positif dari pihak kerajaan Malaysia untuk meningkatkan lagi prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini. Melalui kajian yang telah dibuat oleh pihak Intan,
Dasar ini telah memberi kesan yang besar terhadap usaha-usaha di atas dan seterusnya. Dasar ini dapat membantu usaha kerajaan untuk meninggikan prestasi dan daya pengeluaran negara ini. Di samping itu, ianya boleh menjadi asas pewujudan sebuah masyarakat yang dinamik dan progresif. Sekian, terima kasih.